عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والهادي إلى صراط مستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. Sadaqallahul Azim. Pertama sekali yang saya hormati Tuan Pengerusi Majlis, yang saya kasihi seluruh pegawai takbir masjid, yang saya sayangi keseluruhan hadirin wal hadirat pada malam ini. Sebenarnya inilah pertama kali saya tersenyum dengan MC. Saya tak pernah senyum lagi. Setiap kali MC mempengerusikan kuliah saya sebelum ini, saya tak pernah senyum. Malam ni saya tersenyum, tuan-tuan. Saya tersenyum dengan kata-kata beliau. Sebenarnya apa yang beliau katakan tentang diri saya ni, yang model tu betul. Hak selebihnya dongeng. Hak selebihnya tu dongeng. Saya ni sebenarnya hanya pengemis rahmat Allah. Saya cuma seorang peminta sedekah kasih sayang Allah. Saya cuma seorang yang menadahkan akan satu piring yang kosong untuk menuntut keredaan Allah. Cuma itulah diri saya sebenarnya. Tidak ada lebih daripada itu. Maka tuan-tuan yang saya kasih sekalian, seperti yang Tuan Pengerusi maklumkan kepada saya, Pengerusi Majlis telah memaklumkan pada awal tadi, pengisian kita pada malam ini untuk kita memperingati semula tentang Isra' dan Mi'raj. Sebenarnya kalau saya tak cerita pun tuan-tuan tahu, sebab setiap tahun kita akan dengar cerita ini daripada ramai mulut asatizah. Dan kita juga sering membaca tentang peristiwa ini. Tetapi persoalannya, sejauh mana kita beramal dengan peristiwa ini, sejauh mana keberkesanan peristiwa Isra' dan Mi'raj ini di dalam diri kita, ataupun dia hanya jadi cerita setiap tahun. Selepas tu kita akan lupakan cerita ni. Nanti mai balik bulan Rejab, kita akan cerita lagi. Maka inilah yang berlaku di dalam kehidupan kita. Cerita jadi cerita. Kita tak mau cerita jadi cerita. Kita mau cerita itu menjadi pegangan dalam hidup kita dan amalan dalam hidup kita.
Kalau kita lihat perjalanan Isra' dan Mi'raj ini adalah perjalanan seorang hamba Allah menuju ke hadrah Allah Rabbul Jalal. Maka kat sini dalam suratul Isra' Allah nyatakan kepada kita pada ayat yang pertengahan, linuriyahu min ayatina, kami tunjukkan akan tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah. Kita tak ada pada waktu Isra' Mi'raj terjadinya peristiwa Isra' dan Mi'raj ini atas seorang hamba yang kita cukup sayang. Siapa dia hamba yang kita cukup sayang, tuan-tuan? Iaitu Sayyidina Rasul. Sayyidina Rasul yang menangis untuk kita, Sayyidina Rasul yang doakan untuk kita, Sayyidina Rasul yang sebut-sebut kita. Kita tak lahir lagi, tapi insan inilah yang bertungkus lumus, bersusah payah sehingga kita layak duduk dalam masjid hari ini. Insan inilah yang bertungkus lumus, bersusah payah, berkorban. Semua benda dia korbankan sehingga kita layak sembahyang maghrib yang lepas tadi. Sebab itu tuan-tuan, kenapa kita sampai berfikir Nabi dah tinggalkan kita 1440 lebih. Pasal apa sampai sekarang semua orang sayang dia? Pasal apa sampai sekarang semua orang duk sebut nama dia? Nabi tinggalkan kita 1440 lebih. Pasal apa semua orang ingin nak pergi kubur dia? Tak salahlah tuan-tuan. Sebab semasa kita tak lahir lagi pun, dan semasa Nabi hidup, Nabi dah curahkan seluruh kasih sayangnya dekat kita. Semasa Nabi hidup, Nabi dah bagi semua kasih sayangnya pada kita, supaya kita ni dapat agama, dapat iman, dapat Islam, dapat sembahyang, dapat rasa nikmat ibadat atas pengorbanan Nabi. Sebab itu tuan-tuan, perjalanan Isra' Mi'raj ini saya boleh rangkumkan perjalanan penyempurnaan, kalau diletakkan kepada ilmu, penyempurnaan 3 ilmu yang asas. Yang pertama, penyempurnaan ilmu tauhid. Yang kedua, penyempurnaan ilmu fiqh. Yang ketiga, penyempurnaan ilmu tasawuf. Kerana di dalam perjalanan Isra' dan Mi'raj, ketiga-tiga ilmu ini dirangkumkan, maka di situnya adanya penyempurnaan pada ilmu tauhid itu sendiri. Sebab itu tuan-tuan, mana penyempurnaan ilmu fiqh, seperti mana yang disebutkan oleh Nabi di dalam hadis, as-salatu imaduddin, faman aqamaha aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sembahyang tu Nabi kata tiang agama. Siapa yang mendirikan sembahyang, dia telah mendirikan agama. Siapa yang meninggalkan sembahyang, dia telah meruntuhkan agama. Mana penyempurnaan ilmu tasawuf itu, seperti mana dalam hadis, ma huwal ihsan? Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu, fa in lam yakun tarahu fa innahu yaraka. Inilah yang saya katakan, jika kita ambil perkara ini dan kita lihat kepada 3 ilmu yang asas. Sebab itu tuan-tuan, ketiga-tiga ilmu ini
dia tidak mungkin akan dapat dipraktikkan melainkan dengan akal yang sehat. Orang yang mempunyai akal yang sehat, dia yang akan dapat melihat linuriyahu min ayatina, segala kebesaran Allah, mereka akan dapat berfikir. Kerana inilah yang Allah sebut dalam Al-Quran, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Orang yang Allah beri akal, lalu akal yang menjadi alat untuk ia mendapat ilmu daripada Allah, dan akalnya ini dikekangkan dengan kekangan takwa, kata ulama, seperti mana yang disebutkan oleh Abi Yahya bin Abi Zakir Al-Ansari, maka akal inilah dinamakan, orang ini dinamakan ahlul ilmu dan ahlul hikmah. Apa sifat-sifat mereka yang disebutkan oleh Allah? Alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mereka ni tuan-tuan sentiasa ingat Tuhan. Sebenarnya kalau kita lihat peristiwa Isra dan Mi'raj ini mendidik kita supaya kita jangan lupa Allah. Sebelum ini tuan-tuan, dalam kuliah saya sebut peristiwa Isra dan Mi'raj ini hadiah Allah Ta'ala kepada Sayyiduna Muhammad. Pasal apa Allah bagi anugerah ini pada Sayyiduna Muhammad? Sebab Nabi tahun tu dipanggil tahun kesedihan. Pasal apa Nabi sedih tuan-tuan? Satu, pak menakan Nabi meninggal dunia, Abu Talib. Kedua, isteri yang Nabi sayang meninggal dunia. Saya bulan Rejab hak lepas tuan-tuan, bila sebut ke isteri Nabi ni meninggal dunia, balik sampai saya bercakap dengan isteri saya. Saya kata, kalaulah Allah ajarkan kita berdua, saya pilih saya pergi dulu. Saya habaq dengan orang rumah saya. Saya pilih biar saya mati dulu. Saya kata apa? Saya sendiri tak kuat kalau isteri saya pergi dulu. Sebab apa tuan-tuan? Ini fitrah. Seorang yang banyak membantu kita dalam urusan kerja agama kita, kita akan cukup terasa bila dia tak ada tuan-tuan. Sayyidina Rasul bersedih apabila Sayyidatina Khadijah meninggal. Ni tabak Nabi tuan-tuan, kita ni siapa? Kita takkan kuat. Sebab itu tuan-tuan, apabila Sayyidatina Khadijah meninggal dunia, Nabi sedih. Dan kesedihan itu bertambah apabila tahun itu juga Nabi pergi Taif. Nabi minta perlindungan kepada susu galuh sebelah mak dia. Sebab keluarga belah mak dia banyak, keluarga belah mak Nabi banyak di Taif. Tapi apa Nabi nak dapat? Nabi bukan dapat perlindungan dan pertolongan daripada orang Taif. Nabi kena baling dengan batu, Nabi kena macam-macam tuan-tuan, kena gelak dan sebagainya, sampai darah Nabi gugur di bumi Taif. Darah Nabi tuan-tuan. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu macam ni. Kita boleh dapat nama Islam ini dengan jatuhnya darah Nabi tuan-tuan. Kita boleh dapat semayang maghrib ni, semayang di masjid kita ni dengan jatuhnya darah Nabi tuan-tuan.
kita boleh mengaku sebagai seorang Islam hari ini, bangga kita bangga jadi orang Islam dengan jatuhnya darah Nabi di bumi Taif. Tuan-tuan, apa balasan kita dengan pengorbanan Rasulullah selama ini? Apa yang telah kita buat untuk membalas kasih sayang Nabi selama ini? Bukan sekadar saja di bumi Taif, tetapi di peperangan Uhud, tuan-tuan, badan Nabi ni luka. Sampailah orang kafir Quraisy mengatakan Muhammad telah wafat. Punyalah sampai teruknya tubuh badan Nabi ni luka, tuan-tuan, darah sehingga membasahi baju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir Quraisy kata Muhammad telah mati, Muhammad telah mati, Muhammad telah mati. Lalu saya bertanya dengan diri saya dan tuan-tuan, apa yang kita telah balas hasil daripada susah payah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 63 tahun, 23 tahun Nabi kembangkan Islam ini sehingga kita bangga mengaku sebagai seorang Islam. Banyak mana kita beramal dengan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya, tuan-tuan, selalu orang kata, Ustaz, saya tak tinggal semayang, alhamdulillah. Betul, tuan-tuan. Mulut yang mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Mulut yang baca Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mulut ni hak yang kata orang. Sampai sekarang kita tak berhenti umpat sama-sama kita. Mulut yang baca Fatihah ni lah mulut yang hina orang lain. Mulut yang baca Fatihah ni lah mulut yang memaki orang lain. Nabi tak ajar macam tu, tuan-tuan. Nabi tak ajar kita macam tu. Nabi ajar kita jadi orang baik. Nabi suruh kita dirikan semayang. Nabi suruh kita puasa, haji, zakat. Tuan-tuan, Nabi suruh kita jaga mak pak kita. Nabi suruh kita jaga hubungan jiran kita. Nabi suruh kita jaga hubungan sesama saudara se-Islam kita. Tuan-tuan, dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, tuan-tuan dengarkan Nabi menjadi imam kepada seluruh para anbiya di Baitul Maqdis. Cerita ni tuan-tuan dah dengar. Lepas tu saya tak cerita sebab tuan-tuan boleh cerita. Tuan-tuan, seluruh anbiya mengiktiraf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu orang Yahudi, tuan-tuan, dia kata apa kat Nabi? Sifat-sifat Nabi ni semua ada di dalam Taurat, Zabur dan Injil. Tentang cerita Nabi akhir zaman. Semua aku tahu. Tapi satu je aku tak nampak ni. Apa dia? Akhlak yang baik. Ketika ia memaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, sahabat semua nak marah. Nabi, tuan-tuan, dia tak marah pun. Nabi tak benci pun orang yang maki dia. Dia kata apa? Yang ni lah yang aku perlu tengok sendiri tanda kenabian ini. Selepas dia melihat kemuliaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia terus mengucap dua kalimah syahadah. Tuan-tuan,
Kalau kita ada reta tapi kita tak ada akhlak, reta kita tak pakai. Kalau kita ada ilmu tapi kita tidak ada akhlak, ilmu kita tak pakai. Kalau kita banyak ibadat macam mana sekalipun tapi kita tidak ada akhlak, ibadat kita tak pakai. Kalau kita hafal Quran 30 juzuk sekalipun tetapi kita tidak ada akhlak, maka Quran 30 juzuk tak pakai. Ustaz cakap apa ni? Tuan-tuan, yang kita tahu, siapa yang hafal 30 juzuk boleh masuk syurga, boleh syafaat keluarga dia. Yang ni kita dengar, betul tak? Saya nak tanya tuan-tuan, kalau anak kita hafal Al-Quran 30 juzuk, tapi semasa hidup kita dia telah menyakiti hati dua orang tua dia derhaka kepada mak dan ayah dia, boleh tak dia masuk syurga, tuan-tuan? Anak yang hafal 30 juzuk ini, anak yang menyakiti hati seorang ibu dia, boleh tak dia masuk syurga? Tuan-tuan, memang siapa yang hafal Quran boleh menjadi asbab masuk syurga. Tapi ingat, al-jannatu tahta akdamil ummahat, kata Nabi. Syurga tu bawah tapak kaki mak. Kita memang semayang banyak. Jika kita derhaka kepada mak dan ayah kita, nescayalah kita akan masuk neraka Allah. Sebab itu tuan-tuan, perjalanan Isra dan Mi'raj ini mengajar kita bukan sekadar hubungan kita dengan Allah, tapi Nabi ajar kita. Nabi ajar kita, tuan-tuan, tentang hubungan sesama makhluk Allah. Tuan-tuan, Nabi dengan Jibril tinggi Nabi lagi. Tapi ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi tak bantah satu pun perkataan Jibril. Tuan-tuan, pasal apa? Pasal Nabi tak ada sifat sombong dalam diri dia. Antara Nabi dan Jibril tinggi tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi apa yang Jibril suruh Nabi tak bantah, tuan-tuan. Tuan-tuan, boleh tak? Boleh tak kita tara tu? Tak boleh sah, saya tinggi lagi pada dia. Tuan-tuan, pada sudut kebenaran, Nabi ajar kita untuk dekat dengan Allah. Nabi ajar kita, orang yang tawaduk sahaja yang boleh menghadap hadrah Allah. Ketika sampai kepada Sidratul Muntaha, Jibril kata, ya Muhammad, takat ni saja aku boleh tolong hang. Sebab tempat aku tak boleh melintasi dah, diri aku tak boleh melintasi dah Sidratul Muntaha, hang seorang saja. Maknanya tempat Nabi itu lebih tinggi daripada Jibril alaihissalam. Benar kata Allah, orang yang boleh tunduk, boleh bertasbih, boleh bertahmid, hanyalah orang yang Allah kata wahum la yastakbirun. Betul kata Nabi. Tuan-tuan, masa Isra Mi'raj kita dengar Nabi tengok syurga, Nabi tengok neraka. Orang yang layak untuk masuk syurga Allah, orang yang dalam hatinya tidak ada kesombongan. Ni Nabi pesan kat kita. Nabi kata tidak akan sekali-kali masuk syurga
orang yang ada di dalam hatinya sebesar zarah takabur dan riak, sombong. Nabi kata, tuan-tuan tahu tak besar mana zarah ini? Sebutir pasir yang dipecah kepada 1000, besar mana? Kita ambil pergi pantai, kita ambil pasir, pecah buang bagi 1000. Besar mana sombong tu yang menyebabkan kita tak layak masuk syurga Allah. Sebab itu tuan-tuan, saya nak ajak tuan-tuan malam ni supaya Isra' Mi'raj ni tak jadi cerita. Lepas ni tuan-tuan akan lupakan cerita ni. Kita main mengaji tuan-tuan supaya kita dapat dekat dengan Allah. Allah bagi kita modal ni bukan sikit tuan-tuan. Modal apa Ustaz? Modal umur. Saya Allah bagi modal dah 50 lebih ya tuan-tuan. Tahun ni 54. Saya tak malu cerita umur saya. Cerita pun dia bukan turun lagi. Tak cerita pun dia duduk di situ, cerita pun dia duduk di situ. Orang kata Ustaz umur jangan duduk cerita sangat. Sebab sehari orang tertua dia kata dia tengok umur Ustaz, dia kata muda lagi budak lagi. Budak pia lagi. Saya anak 7 orang, cucu 15. Tak ada budak tua dah nak mati lah saya pun. Badan pun tak larat. Tiap-tiap hari duk makan ubat. Nak mati lah tuan-tuan. Kita semua ni nak pilihan lah. Nak pilihan lah. Saya nak pilihan, tuan-tuan nak pilihan. Liang apa Ustaz? Liang lahat. Kita dah tak larat tuan-tuan. Percayalah. Percayalah. Cuma kita tak dipilih oleh Allah lagi untuk mati. Itu Allah bagi kita modal. Saya 54 tahun. Tuan-tuan ada yang 64 tahun. Tuan-tuan ada yang 74 tahun. Allah tanya kat kita, 54 tahun ni aku bagi kat pasal apa hang tak boleh jadi orang baik? Tak cukup 54 tahun hang berhenti mengumpat? Tak cukupkah 54 tahun hang berhenti kata orang? Tak cukupkah aku bagi masa 54 tahun supaya hang ni berlatih jangan benci orang macam kekasih aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tak cukupkah? Ni Allah tanya ni besok tuan-tuan. Allah bagi kita modal 70 tahun. 70 tahun tak cukup lama kah untuk hang bertatih-tatih bangun malam? Tak cukup. Masa tu tak cukup. Ni yang besok Allah tanya, aku bagi hang umur 70 tahun, hang buat apa? Kita nak cakap apa tuan-tuan? Ya Allah, aku makan, aku minum, aku pi jalan, aku pi bercuti ya Allah. 70 tahun tuan-tuan. Sampai sekarang kita malas lagi semayang sunat. Ba'diyah isyak, ba'diyah qabliyah isyak, ba'diyah maghrib. Kita tak berjaya lagi. Tuan-tuan, kalau tara tu ibadat kita, bolehkah kita masuk syurga Allah? Saya tanya diri saya, tuan-tuan tanya diri tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan dalam Quran Allah kata apa? Besok ketika Allah panggil kita, kita sedang sakaratul maut, kita cakap dengan Allah, laula akhartani, ya Allah, boleh tak kau tangguhkan umurku lagi, tangguhkan kematian ni? Allah tanya kita,
Hang nak buat apa? Aku bagi kat hang 70 tahun. Malaikat mau tanya, 70 tahun hang buat apa? Hang nak buat apa hang? Lalu kita kata, laula akhartani. Kita kata, ya Allah, aku nak sedekah. Aku nak sedekah, ya Allah. Aku tak mau peluk dunia ni, ya Allah. Aku yakin dah, ya Allah. Sebab itu ketika roh ini melalui dua anak mata kita ada orang mati pasal anak, kita tengok perut dia berubah, kita kata roh sampai perut lah. Lepas tu sampai dada dia, perut sengak rentas, dada pula. Kita kata roh sampai dada, malaikat duk tarik, dia duk sakit. Nabi kata, sebanyak mana kasih kita kepada dunia, begitulah kesakitan kematian yang akan kita hadap besok inda sakaratil maut. Masa roh ni lalu kat mata kita, masa itulah yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhan kamu, buat ibadat sungguh-sungguh. Buat ibadat sungguh-sungguh, jangan main dah, jangan malas dah. Sembahyang sunat buat. Yang ni saja yang boleh jadi kawan kita dalam liang lahat. Ada mata tengok Quran, baca Quran. Yang ni jadi kawan kita besok dalam liang lahat. Ada mulut, baca istighfar, baca tahlil. Nabi kata, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang besok dia nak mati, mulut dia sebut la ilaha illallah, Nabi kata masuk syurga. Tuan-tuan, kita hadap orang mati, kita hadap orang yang sedang nazak, berapa ramai telinga kita mendengar akan orang yang dapat sebut kalimah la ilaha illallah dengan jelas. Cuma kita baik sangka ya tuan-tuan. Arwah ni saya talkinkan la ilaha illallah, dia ikut ustaz. Saya tanya dia baca macam mana. Saya kata la ilaha illallah, dia berkata Tuan-tuan, itu bukan la ilaha illallah. Itu kesakitan mati. Itu bukan la ilaha illallah. Itulah sakitnya mati seperti yang digambarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, sampailah kita tak boleh buang pemarah kita. Pemarah tak boleh hilang, tuan-tuan. Tuan-tuan, Allah sebut dalam Quran ni, innan nafsal ammaratu bisu'. Nafsu amarah ini nafsu yang jahat. Apa tanda nafsu amarah? Orang ni masih kuat pemarah. Orang yang masih duduk pada nafsu amarah, tempat dia dalam neraka, tuan-tuan. Tuan-tuan, neraka ni susah. Kita baca Quran kan, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka wil itu untuk orang semayang, kata Allah. Siapa orang semayang yang masuk neraka wil?
orang yang lalai dalam semayang. Tuan-tuan, kita ni memang semayang awal waktu saya kan. Kita tak pernah takhirkan semayang kita kan. Kita tak pernah lewatkan semayang tuan-tuan yang kita nak belagak sangat ni. Saya tak tinggal semayang Ustaz, betul, tapi kita masih akhirkan semayang. Tak ada sebab apa kita akhirkan semayang. Kita akhirkan semayang kita ini kerana nafsu kita, kerana urusan dunia kita. Tuan-tuan, Allah janjikan kepada orang yang lalai dalam semayang, mereka ini Allah janjikan neraka wil. Tuan-tuan tahu tak dalam neraka wil dalam tara mana? Jika dilemparkan, jika masuklah, dilemparkan seorang manusia, dan ketika itu sama lahirnya seorang bayi sampai di dasar neraka wil, maka bayi ini telah berumur 70 tahun dalam dia neraka wil. Siapa yang pernah takhirkan semayang? Saya, tuan-tuan. Tuan-tuan, saya tak tahu. Orang yang petah bercakap, orang yang tahu bercakap, tetapi masih tak berjaya keluarkan dirinya daripada neraka wil. Orang yang bagus pada pandangan tuan-tuan, tapi masih tak boleh keluar daripada neraka Allah. Tuan-tuan, tiap-tiap minggu kita baca surah sajadah. Walau tara idzal mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Orang yang bisu, dia bersalah dengan Allah, dia tak taubat pun dengan Tuhan. Tuan-tuan, Isra' Mi'raj, kita dengar cerita macam ni. Mula-mula lagi Allah bersihkan jiwa Nabi. Jiwa kita kotor, tuan-tuan. Sebab itu kita tak layak untuk menghadap hadirat Allah. Jiwa kita terlalu kotor. Kita tak layak untuk menghadap hadirat Allah. Tuan-tuan, dalam surah Al-Mu'minun kan, kalau tak silap saya, kalau saya salah, tolong betul. Allah kata apa? Sesungguhnya orang yang berjaya, orang mukmin yang berjaya itu, dia sembahyang khusyuk. Sesungguhnya qad aflahal mu'minun, kata Allah. Orang mukmin yang berjaya itu, kata Allah, dia sembahyang khusyuk. Saya tanya diri saya, tuan-tuan tanya diri tuan-tuan, bila kita dapat khusyuk? Kalau Allah kata orang mukmin yang berjaya, dia dah sembahyang khusyuk. Kalau kita tak dapat, sampailah kita mukmin yang gagal. Dalam dunia kita berjaya, tuan-tuan. Kita ada rumah bukan sebiji, sampai 3 biji Allah bagi kita. Tak cukup sebiji, kita minta dengan Allah lagi. Tak cukup minta di Taiping, kita minta di Raudah Madinah. Tak cukup di Raudah Madinah, kita minta lagi di Makkah Mukarramah, di Multazam, di Maqam Ibrahim, di Hajirul Ismail. Kita minta dunia, kita minta dunia, kita minta lagi, kita minta lagi, kita minta lagi.
Tak cukup sebuah rumah, Allah bagi kat kita 3. Tak cukup tanah 1 ekar, Allah bagi kat kita 5-6 ekar. Dunia kita berjaya, tapi kita gagal dengan akhirat. Bukan saya kata, Allah kata, tuan-tuan. Sesungguhnya orang yang berjaya, orang mukmin yang berjaya, bila dia semayang, dia dapat khusyuk. Khusyuk ni apa, tuan-tuan? Dia tenang dengan Allah. Tuan-tuan tanya diri tuan-tuan, saya tanya diri saya. Kalau kita tak dapat sifat tu, kita gagal, tuan-tuan. Saya tak mau bawa diri saya dan tuan-tuan dalam dunia ni. Lepas itu saya tak cerita tentang isu dunia. Sebab dunia ni dah tenat. Dunia ni dah tenat, tuan-tuan. Semalam berlaku lagi gegaran gempa bumi di Turki. Bukan sekadar Syria yang rasa, tetapi sampai ke Mesir. Tuan-tuan, Nabi kata gempa bumi ni tanda kiamat. Allah sayang kita, dia bagi tanda tu. Wahai hamba-Ku yang beriman, aku bagi tanda, dunia ni nak kiamat dah. Dunia ni dah tenat dah. Orang yang baru balik umrah, dia akan nampak di tepi Jabal Rumamah adanya sungai yang sedang mengalir di bandar, di kota Madinatul Munawwarah, di Bukit Uhud. Nabi kata dah, besok padang pasir yang kering akan subur dan akan mengalirnya sungai-sungai. Dan masa perkara ini terjadi, Allah sedang hidupkan kita, dan kita melihat perkara itu. Saya bukan nak cerita sungai dekat Tanah Arab. Saya bukan nak cerita gempa bumi di Syria, di Turki dan di Mesir. Yang saya nak cerita, mailah apa pun pengajaran daripada Allah, tapi kita gagal jadi orang baik. Mailah apa peringatan daripada Allah, kita masih gagal jadi hamba yang baik. Jika terbitlah matahari esok pada sebelah barat, kita duk kata orang juga lagi. Kita duk benci orang juga lagi. Kita duk gaduh dengan adik-beradik juga lagi. Kita duk malas sembahyang sunat lagi. Kita tak mampu nak bangun malam lagi. Kita tak mampu nak baca selawat lagi. Kita tak mampu nak baca qul huwallah kompoi untuk kita lagi. Tuan-tuan, tuan-tuan jangan harap orang bagi qul hu kat kita. Saya nak tutup lah tuan-tuan. Tuan-tuan jangan harap orang baca qul hu kat kita lepas mati. Jangan harap tuan-tuan. Kita bukan orang baik-baik. Jangan harap tuan-tuan. Kita bukan syuhada Uhud. Hari-hari, setiap jam, setiap waktu, Allah, orang ziarah akan maqam Uhud, orang bagi Fatihah, termasuk kita. Kita bukan orang baik-baik macam mana orang yang ada di Baqi'. Setiap jam, setiap waktu, orang bagi salam kat mereka, orang bagi Fatihah kat mereka, orang doa kat mereka. Tuan-tuan, kita bukan sahabat Nabi.
Tiap waktu tak putih, tuan-tuan. Tuan-tuan, kita orang gagal. Apabila besok keluarga kita lempak kita di dalam liang lahat, dia buat kenduri 3 hari, tu pun dia pakai duit kita. Dia pakai duit kita, tuan-tuan. Orang masjid mai ada 30 orang, 3 kali 3 90, 90 kali 3 hari 27, 270, 280, 9 kali 3 28, 27, 270 kali dia bagi kat kita. Lepas tu anak-anak akan tinggalkan kita. Anak-anak tak akan pedulikan kita. Mereka mula bergaduh dengan harta yang kita tinggalkan. Maka asbab daripada harta yang kita tinggalkan, maka putih adik-adik. Kakak dengan abang membenci, adik dengan kakak bergaduh. Tuan-tuan, apakah itu yang kita mahu dalam hidup kita? Allah masih bagi masa kat saya. Allah masih bagi masa kat tuan-tuan. Kumpullah kulhu sendiri, tuan-tuan. Mulai hari ini, apa salah dia? Kita bukan kerja dah, kita duk pincin. Dulu masa kita kerja, bila orang tanya kat kita jawab apa? Saya duk sibuk lagi. Sekarang kita dah tak kerja, kita nak jawab apa dengan Allah? Pasal apa kita tak boleh buat ibadat? Aku ciptakan kau kerana untuk berbuat ibadat, kata Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan dia buat ibadat kepada Allah. Saya nak pesan untuk diri saya dan semua. Tuan-tuan, kita azam untuk jadi orang baik. Kita tinggalkanlah perkara kekejian yang ada pada kita, zahir batin. Kita mulalah melangkah jadi orang baik, tuan-tuan. Kita mulalah berbuat apa-apa ibadat yang sunat selagi Allah bagi ruang kat kita. Dunia ni tak lama dah, tuan. Dunia ni sekejap dah. Masa ni pun tak lama, tuan-tuan. Tuan-tuan, percaya tak percaya, mati. Siap tak siap, mati. Suka tak suka, mati. Berani ke takut, mati. Persoalan dia, kalau aku mati, boleh tak aku senang dalam liang lahat? Kalau aku mati, boleh tak kubur aku terang macam kubur orang lain? Kalau aku mati, aku ada kawan tak dalam kubur? Macam mana aku dalam dunia ni? Aku ada kawan sana, aku ada kawan sini. Kalau aku mati, kubur aku ni luas, lebih luas daripada dunia ni, atau kubur aku ni sempit sangat? Tuan-tuan, percaya tak percaya, itu yang Nabi kata. Percaya tak percaya, itu yang Nabi kata, dan Nabi pernah kata, dan Nabi pernah tinggalkan kata-kata itu, iaitu hadis kepada kita. Saya masuk liang, tuan-tuan masuk liang, jangan risau. Saya masuk liang, tuan-tuan masuk liang. Semua orang akan masuk liang. Satu hari, tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar lalu dekat perkuburan orang Islam. Sayyidina Abu Bakar duduk
Sayyidina Abu Bakar nangis. Sahabat bertanya, wahai Abu Bakar, pasal apa kamu menangis? Sayyidina Abu Bakar, Abu Bakar kata, betul lah Nabi kata. Nabi pernah berpesan kepada kami, tempat ni sunyi, tak ada orang. Nabi kata, tuan-tuan di kubur siapa lah? Nabi kata, tempat ni susah, dan semua orang yang ada dalam liang ni susah. Nabi kata, semua orang sedang minta tolong. Nabi kata, semua orang sedang memohon bantuan. Nabi kata, kita cuma tak dengar saja tuan-tuan, sebab Allah tutup telinga kita. Jika Allah angkat hijab pendengaran kita, Nabi kata, jika mana kita mendengar akan jeritan ahli kubur, nescaya kita akan mati pada saat itu. Punya susahnya kubur. Jadi tuan-tuan, saya rasa cukup setakat ini pertemuan saya dengan tuan-tuan. Saya minta maaf sebab masa saya terlajak sampai pukul 9 lebih. Minta maaf dah. 9:02 dah. Jam saya, jam masjid 9:04. Jadi saya minta maaf dengan tuan-tuan. Minta maaf semua orang. Minta maaf banyak-banyak. Cuma dia, dan saya minta maaf sebab mungkin sangkaan tuan-tuan memanggil saya pada malam ini satu sangkaan yang besar. Tapi tuan-tuan tak dapat apa pun daripada saya pada malam ni. Saya meraban macam tu ya, cakap tak entu hala, tak ada punca. Jadi minta maaf banyak-banyak. Jadi sebelum saya tinggalkan tuan-tuan, saya nak tinggalkan tuan-tuan satu perkara. Selalu orang tanya saya, Ustaz, saya nak beramal ke tak nak beramal? Saya nak jadi orang baik, Ustaz. Tapi saya tak ada kekuatan. Tak ada kekuatan. Selalu jatuh, bangun, jatuh, bangun. Tuan-tuan, kita ni memang tak kuat. Jangan kata tuan-tuan, saya pun tak kuat. Saya sendiri kadang-kadang saya rasa saya tak boleh keluar daripada neraka Allah dengan kesilapan yang saya buat. Tapi saya tetap mengharap rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita mohon bantuan daripada Allah. Tuan-tuan jangan tinggalkan ayat dalam surah Al-Mu'minun 115. Ini amalan saya, tuan-tuan. Saya kalau tak buat, saya takkan cakap dengan tuan-tuan. Saya nak musafir pun, saya akan baca ayat Al-Mu'minun 115 ni, saya akan baca. Alhamdulillah, ya, apa yang saya buat dapat kemudahan daripada Allah. Saya akan baca ayat ni, ya, ayat Al-Mu'minun 115. Tuan-tuan buka balik, buka Quran, tengok ayat ni. Afahasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaihi turja'un. Tuan-tuan, ya, jadikan amalan. Ya, saya dalam musafir saya akan baca 100. Kalau saya ada hajat apa-apa, saya akan baca lebih lagi pada itu. Allah mudahkan urusan kita. Ustaz cakap saya betul kan Ustaz? Saya sebenarnya tak mau nak cerita dengan tuan-tuan, tapi orang sekarang dia suka tanya macam tu. Seperti mana kata pengurusi majlis, saya ambil masa sikit lagi, boleh tuan-tuan? Boleh nak? Boleh. Lepas ni tak tahu kita jumpa ke tak lagi. Kan mungkin saya mati dulu, tuan-tuan tak apa panjang umur. Ya. Ada orang tanya saya, Ustaz, kalau ajal Ustaz dekat, Ustaz redha? Saya kata saya redha, saya nak balik jumpa Tuhan. Orang pernah tanya saya, Ustaz, kalau masa terdekat ni Allah panggil Ustaz, Ustaz redha? Saya kata saya redha tu.
Kalau saya nak balik, Allah panggil saya dalam masa terdekat, saya redha nak jumpa Tuhan. Orang tanya saya macam tu, tuan-tuan, apa yang saya buat? Tuan-tuan mungkin tak percaya. Saya buka sekolah hampir dekat 30 tahun. Saya tak minta satu yuran dari pelajar saya. 2 sekolah ni, satu yuran saya tak ambil. Kos sebulan 60,000 tuan-tuan. Saya tak ada berniaga, saya tak ada apa semua tak. Orang kata saya gila, ustaz gila. Buka sekolah, yuran tak ada, berniaga tak ada, apa tak ada. Sebulan saya perlu pakai 60,000. Alhamdulillah, sekolah kami berjalan 30 tahun sampai lah. Seperti yang MC kata, saya tengah bangunkan satu sekolah. Sekarang ni tengah buat surau. Alhamdulillah, telah hampir siap. Lebih kurang dalam 80% yang kita sedang bina. Keluasan 11,000 kaki persegi. Baru ni saya tanya dengan kontraktor, saya kata berapa lagi nak bagi cukup siap basic saya? 200,000 sah. Kalau siap semua dengan finishing, 400,000 sah. Alhamdulillah, surau ni dapat berjalan, tuan-tuan. Tuan-tuan yang selalu ikut saya jarang buat ada lot wakaf kutipan secara besar-besaran. Tapi tuan-tuan, Allah hadirkan orang-orang yang sepatut dihadirkan untuk membantu agama Allah. Saya jarang tuan-tuan cakap pasal madrasah saya, ya, tapi Allah hadirkan tuan-tuan. Sebab itu kadang-kadang, ya, saya bila sampai saja bantuan-bantuan daripada Allah, jatuh air mata saya, tuan-tuan. Sebab saya bukan orang baik. Saya nak cerita dengan tuan-tuan luasnya rahmat Allah. Kita ni walaupun orang tak baik, tapi Allah tetap bagi rahmat atas kita. Begitulah sayangnya Allah atas kita. Tuan-tuan jangan tinggal, ya. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaihi turja'un. Tuan-tuan bacalah banyak-banyak. Tuan-tuan ada masalah apa, tuan-tuan baca, tuan-tuan minta dengan Allah. Selesai masalah tuan-tuan. Ya, tuan-tuan ada masalah apa? Zaman ni zaman orang banyak masalah. Ya, tuan-tuan terlalu banyak masalah, tuan-tuan. Ya, dekat dengan Allah, baca apa sepatutnya. Baik tuan-tuan, setakat ni saja. Sebelum saya akhirkan, ya, saya minta maaf banyak-banyak. Saya minta tolong tuan-tuan, tolong doakan saya, isteri, anak-anak saya semua, cucu saya, menantu saya, supaya kami dapat jadi orang saleh, mati sebagai orang saleh, ya, dan kami dapat bersama-sama dengan orang saleh. Dan tuan-tuan tolong doakan ketiga-tiga madrasah saya, mudah-mudahan, ya, Allah permudahkan segala urusannya. Mudah-mudahan ia menjadi amal jariah kami selepas kami meninggal dunia, selepas saya pergi menemui Allah Rabbul Jalal, dan orang yang saya tinggalkan, mereka dapat meneruskan akan apa yang telah kami buat sebelumnya. Mudah-mudahan dia tidak musnah macam itu saja, ya. Mudah-mudahan ia menjadi jariah kepada seluruh orang Islam. Setakat ini saja, minta ampun, minta maaf kalau saya tidak ada akhlak. Saya minta maaf, saya minta ampun dekat semua orang. Wa akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, kami tadahkan kedua tangan kami, Ya Arhamar Rahimin. Kami mohon akan belas kasihan-Mu, Ya Allah. Kami mohon keampunan daripada-Mu, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, modal umur yang telah Engkau berikan kepada kami telah sia-siakan pada zaman muda kami, Ya Allah. Kini kami telah lemah, kami telah tua, Ya Allah.
badan kami semakin uzur, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami tidak ada kekuatan untuk buat amal salat. Kami tak mampu untuk salat yang banyak, ya Allah. Kami tak mampu untuk kami bersedekah dengan sedekah yang banyak, ya Allah. Ya Allah, berilah kekuatan atas kami untuk kami buat baik dan meninggalkan segala kejahatan yang masih kami buat selama hidup ini, ya Allah. Ya Allah, jika dalam masa yang terdekat yang kami tidak tahu, Engkau jemput kami menghadap ke hadrah-Mu, ya Allah. Ya Allah, terimalah kami sebagai hamba-Mu yang saleh. Ya Allah, jadikan saat pertemuan kami dengan Engkau, kami dapat menyebut akan nama-Mu, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jangan Kau keluhkan lidah kami daripada menyebut asma-Mu, ya Arhamar Rahimin, ketika kami sakaratul maut. Ya Allah, kami tinggalkan anak-anak kami dan isteri kami, dan kami amanahkan kepada Engkau, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, saat kami bertemu dengan Engkau, ya Arhamar Rahimin, pimpinlah isteri dan anak-anak kami, ya Allah. Pimpinlah keluarga kami, ya Arhamar Rahimin. Jangan Kau biarkan mereka, ya Arhamar Rahimin. Pimpinlah tangan-tangan mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Kerana kami sayang mereka, ya Arhamar Rahimin. Seperti mana Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyayangi akan umatnya, ya Zal Jalali wal Ikram. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa qalban khashi'a wa yaqinan sadiqa wa dinan qayyima wa rizqan halalan tayyiba. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.